muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita untuk berada di dalam masjid ini, dapat kita bersama-sama solat berjemaah maghrib yang dituntut bagi kita jemaah lelaki, dan dapat kita mengabadikan masa yang ada pada kita ni yang Allah anugerahkan kepada kita antara maghrib dan isyak dengan kita bermuzakarah. Dengan saya memberi sedikit tazkirah tentang peristiwa Ma'al Hijrah, dan tuan-tuan memberikan telinga kepada tazkirah yang akan disampaikan nanti. InsyaAllah kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur juga kita kerana kita sudah sampai kepada tahun hijrah yang baru, iaitu kita sudah berada daripada 10 bulan Muharram hari ini, yang mana peristiwa-peristiwa yang berlaku terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pada 10 bulan Muharram ni terlalu banyak berbenar. Semua melibatkan Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul terlibat dalam peristiwa hari ini. Hari ini 10 bulan Muharram ialah hari diampunkan dosa Nabi Adam AS setelah dia berdosa kerana makan buah yang dilarang. 200 tahun minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Bukan sekali dua, bukan banyak kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi 10 kali je. Ini berapa lama? 200 tahun minta ampun dengan Allah Ta'ala. Akhirnya diampunkan Allah pada hari ini. Berapa bulan? 10 bulan Muharram. Pada hari ini juga 10 bulan Muharram ni, bahtera Nabi Nuh berjaya mendarat dalam satu tempat namanya Bukit Judi. Bukan bukit main judi, nama bukit tu Bukit Judi. Pada hari ini juga 10 bulan Muharram, Fir'aun tenggelam dalam laut apa? Laut Merah. Dan Nabi Musa selamat daripada bahaya Fir'aun pada hari 10 bulan Muharram ini. Pada hari ini juga Nabi Ibrahim dilepaskan daripada api Namrud, dibakar adik Namrud tu hidup-hidup. Tapi Allah memerintahkan api itu supaya jadi sejuk. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadi kamu sejuk dan selamatkan ke atas Nabi aku Ibrahim. Ini jampi api ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada kena api, jampilah ni. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. InsyaAllah tak ada dalam mudarat api tu. Siapa nak nerai lepas ni boleh lah. Itu api besar-besar masjid ni. Lepas tu baca qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nak nerai lepas ni boleh lah. Itu masuk dalamnya. Tapi akidahnya mesti nak macam akidah Nabi Ibrahim. Ibadahnya mesti nak ibadah macam ibadah Nabi Ibrahim. Akhlaknya mestilah akhlak macam akhlak Nabi Ibrahim. Mung kalau tidak, masuknya orang, keluarnya orang. Siapa nak nerai lepas ini boleh lah. Pada hari ini juga Nabi Isa diangkat ke langit setelah dikepung oleh kaum-kaum Yahudi. Diangkat ke langit, dikepung oleh tentera-tentera Rom dan diselamatkan oleh Allah. Dijadikannya ada satu orang yang belut kepada Nabi Isa. Allah jadikan dia itu sebiji macam Nabi Isa, namanya Yahuza. Maka ditangkap dia Yahuza tu, disalib dan dibiarkan sampai mati. Yang mati itu bukan Nabi Isa, cuma orang-orang Nasrani mengatakan yang mati itu adalah Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Isa diangkat ke langit. Sekarang ada lagi Nabi Isa, masih ada lagi di langit yang kedua.
Itu hari ini yang berlaku. Hari Ashura, hari 10 bulan Muharram. Maka sebab itu hari ini wajarlah kita besarkan hari ini kerana banyak peristiwa yang berlaku. Bukan saja kepada nabi-nabi yang saya sebut tadi, banyak nabi lagi. Ya. Disembuhkan penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Dicelikkan mata Nabi Yaqub yang telah buta kerana kasih benar kepada anaknya Nabi Yusuf. Ya. Banyak lagi peristiwa yang berlaku pada hari ini. Maka sangatlah baik kalau kita besarkan hari ini, ya, membesarkan hari ini dengan berbagai-bagai bentuk ibadah. Ya, di antaranya kita puasa hari ini. Ya, yang kedua, kita luaskan sikit perbelanjaan untuk rumah kita. Kalau biasa di rumah tu makan lauk ikan cokin aja, hari ni carilah ikan yang best-best sikit. Ikan kerapu ke, ikan apa lagi? Ikan merah ke, ikan jenaha ke, jangan kasih ikan cokin aja. Luaskan sikit perbelanjaan rumah tu. Ya, selain daripada itu kita baca hari ini. Itu yang dah lepas lah, yang belum lagi entahlah sempat ke tidaknya. Dalam satu hari ini kita baca Qul huwallahu ahad. Berapa kali? 1000 kali. Ya, siapa yang dah sempat hari ini, alhamdulillah. Ya, selain daripada itu baca yang ini sempat. Lepas ini yang boleh baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca itu 70 kali aja. Bukan banyak mau, sekejap je macam habis ya. 70 kali. Lepas ini orang boleh. Lepas insya-Allah boleh baca. Kejap ni jangan baca pula dengar saya. Kalau baca tak ada dengar saya. Kalau baca apa dengar? Baca dengar tak adalah dia, bukanlah apa namanya? Khusyuk seperti itu. Ya. Itu di antara ibadah-ibadah yang digalakkan kita melakukannya pada hari ini. Banyak lagi, ziarah orang sakit, sapu kepala anak yatim, beri sedekah kepada orang yang memerlukan sedekah dan sebagainya. Itu di antara perkara-perkara yang sunat dilakukan pada 10 hari bulan Muharram. Tak ada sebut pun bubur Ashura. Minta maaf lah ya. Bubur Ashura tu hukumnya apa? Hukumnya harus semata-mata. Sunat pun dah. Hukumnya harus. Jadi buatlah tak apa. Cuma bila kita masak bubur Ashura tu, kita bagi orang, sedekahkan orang, orang tu makan, dapat ke tak orang tu pahala? Tak ada orang ni. Dapat ke tak orang tu pahala? Dapat. Orang yang buat bubur Ashura tu dapat pahala tak? Dapat. Tapi kalau program ataupun upacara buat bubur Ashura tu hukumnya harus semata-mata. Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu artinya harus ya. Tapi bila makan dia orang dapat pahala. Orang yang makan pun dapat pahala, orang yang membuat pun dapat pahala. Kita sedekah dapat pahala. Orang yang bersedekah dapat pahala, orang yang menerima sedekah pun dapat pahala. Tapi hukumnya hanya harus sahaja. Yang sunat yang saya sebutkan tadi. Memberi jalan, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Itu di antara perkara yang sunat dilakukan pada hari 10 bulan Muharram. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bacakan sepotong ayat yang ada mengena dengan hijrah ni, iaitu dalam suratul Baqarah ayat 218. Berfirman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sekali lagi, kerana ayat Quran ni galak dibaca, lagi banyak pahalanya. Selalu dibaca, lagi banyak pahalanya. Kalau lalu baca 1000 kali, lagi banyak pahalanya. Tapi saya nak baca 2 kali je. Tadi sekali, kejap nak baca sekali lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru
wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Itu kriteria yang pertama, orang itu mesti beriman. Wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, orang-orang itulah yang boleh berharap untuk mendapat rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Daripada ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, kita faham kalau ndakkan rahmat Allah, kita mesti ada tiga perkara yang mesti ada pada kita. Kalau ndakkan rahmat Allah, yang pertama mesti beriman, sehingga iman itu sah di sisi Allah Ta'ala, sehingga Allah iktiraf dia sebagai orang-orang yang beriman, sebagai Allah iktiraf dia sebagai hamba-hambanya. Dia yang pertama, iman mesti sah. Kerana nanti perkara yang pertama yang akan ditanya kita dalam kubur esok ialah bab iman. Ditanya kita, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Kalau tak kenal mana jawab ni? Kalau tak kenal apa jawab? Entah, hiduplah teman tahu. Tuh bagi dia malaikat 70 hasta terbenam ke bumi, tahu? Sekali pelupuh 70 hasta terbenam ke bumi. Lepas tu tanya lagi, "Wa man nabiyuka?" Siapa nabi kamu? Apa jawabnya? Nyong orang ngerti kata macam. Tuh bagi dia malaikat lagi 70 hasta lagi terbang dari dalam bumi. Semua bab akidah dulu. Jadi iman dulu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah beriman, kena berhijrah. Wallazina hajaru, kena berhijrah. Apa erti hijrah? Pindah. Itu erti hijrah. Pindah. Lepas ini kan semua gulung tikar, pindah ke kampung. Ya, itu kan maksudnya? Bukan itu maksudnya. Pindah ni pindah sikap. Nanti kita huraikan insya-Allah satu-satu. Lepas itu kena berjuang di jalan Allah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Ada tiga ni, barulah orang itu berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau ada tiga ni, apa yang tiga tadi? Beriman lagi, berhijrah lagi, berjuang di jalan Allah. Baru ada harapan nak dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau ndak lah rahmat Allah, kalau tak ndak tak ngapalah. Ndak ke tak ndak rahmat Allah ni. One more time. Ndak ke tak ndak rahmat Allah ni. Buat apa? Udah, tadi ndak. Boleh tanya buat apa, tak tahu gunanya. Sekali lagi tanya, ndak ke tak ndak rahmat Allah? Udah tak berani nyebutnya. Sekali lagi, ndak ke tak ndak rahmat Allah? Buat apa? Udah. Selamat dunia akhirat. Ya ke? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasa-rasa teringin nak masuk syurga, Allah hanya masukkan kita ke dalam syurga bagi sesiapa yang Allah beri rahmat kepadanya. Tak ada rahmat, tak layak masuk syurga. Kalau tidak masuk syurga, kita mesti dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada satu cerita seorang ahli ibadah di zaman Nabi Musa. Dia duduk dalam sebuah pulau. Dia seorang aja duduk dalam pulau itu. Kerjanya tak ada lain, tak ada bukan, hanya beribadah sahaja kepada Allah Ta'ala. Dia semayang lah, semayang bukan semayang macam kita ni, semayang di zaman Nabi Musa lah ya. Dia wirid lah, dia zikir lah, dia tahlil lah, dia tahmid lah, dia takbir lah, macam-macam. Dia berdoa lah, istighfar lah dia kepada Allah. Kerjanya itu aja. Dan dia tak ada buat maksiat. Apa maksiatnya nak buat? Dia duduk dalam sebuah pulau tu, dia seorang aja. Apa nak maksiatnya?
Kalau nak main truk kelin, ada member 5-6 orang baru boleh main truk kelin. Dia memang tahu main truk kelin ni. Saya seorang ni kita tahu ni. Sabuai lah. Ya. Nak ambil nombor ekor, nak ada kedai ekornya. Ini dalam pulau tu dia seorang je. Mana ada kedai ekor pun. Kedai tak boleh je ambil 986. Tahu mana 986 ada luar tu. Ya. Ini dia seorang aja. Nak ngumpat mesti ada orang yang nak diumpat. Nak ngumpat Imam Jamil ke? Nak ada Imam Jamil di pulau tu? Ini tak ada. Nak ngumpat Cikgu Uzai ke? Ya. Mesti nak ada Cikgu Uzai di pulau ni. Tak ada dia seorang. Nak ngumpat siapa? Tengah nak ngumpat berkunyo. Tahu berapa lama dia duduk di pulau tu? Beribadat aja, tak ada buat kerja lain. Tahu berapa lama? 300 tahun. Nah, kerja lain tak ada. Beribadat, mengumpulkan pahala saja. Ya, setelah 300 tahun dia beribadat, ini saya cerita, ini cerita kitab ni tuan-tuan. Bukan saya reka-reka sendiri. Nah, cerita dari kitab, boleh jumpa, boleh cari kitab tu. Yang bernama Sairus Salikin ada cerita itu. Ada juga kitab yang bernama Jauharul Mahub, ada cerita itu. 300 tahun. Ada kau pernah dengar kitab nama Jauharul Mahub? Ya, kalau tak ada, apa buat? Carilah. Mana nak cari kitab? Cikgu Jamil, mana nak cari kitab? Kampung lah, ya Allah damai ni. 300 tahun beribadah, tak ada buat kerja lain. Sudahnya mati. Bila dia mati ditimbanglah amalnya. Ya. Ditimbang amalnya. Di akhirat besok ada timbang tau. Ada dacing. Ada 2 daun tu. Satu untuk pahala, satu untuk dosa. Ya. Kalau berat pahala tu maknanya apa? Maknanya selamatlah dia. Kalau berat dosa, mana perginya? Masuk dalam neraka. Tak pernah akademi ni dengar ayat yang berbunyi begini. Ya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Ada tak pernah? Ada ke tak pernah dengar ayat ni? Surah apa? Wadduha. Surah apa? Yasin. Ya Allah, tak pernah dengar tu. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Sambung. Narun hamiyah. Surah apa? Allah dah tak tahu lagi. Surah apa? Al-Qari'ah. Ini cuma ceritakan hari kemudian. Hari penggegaran. Ya. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada di dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Kalau redha tu dia masuk syurga, kan masuk neraka. Syurga lah tu. Syurga tak betul. Syurga baru betul. Syurga tak betul. Yang betul apa? Syurga baru betul. Sampai ke kampung ni kena ubah sikit slang. Tak nak cakap syurga, tak nak dah. Syurga baru betul. When you are in Kampung Gajah, you must speak like a Kampung Gajah man. When you are in Jeram, you must speak like a Jeram man. When you are in Rome, you speak like the Romans. When you are in Perak, you speak like a Perak man. Ini dah baru 2 hari duduk Kuala Lumpur, udah slang ni Kuala Lumpur. Udah cakap orang Kuala Lumpur. Baru 2 hari duduk Kuala Lumpur. Duduk mana Kelumpur ni getiknya saya dengarnya. Ya Allah. Kita orang Jeram cakap macam orang Jeram. Saya orang Kampung Gajah. Di mana saja saya pergi, saya mesti mempertahankan kekampung gajahan saya. Lantaklah saya ceramah di mana pun. Inilah bunyinya. Kau faham, idak lah. Alright, come back to the story. Matilah dia. Udah mati ditimbang amalnya. Tengok pahala sajalah. Mana ada dosa, pahala je. Oleh kerana pahala saja tak ada dosa, Allah perintahkan malaikat, wahai malaikatku, pimpin hamba-Ku ini, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat aku, kata Allah. Sampai dia di akhirat, action benar pula dia. Tahu ke action? Sombong, act benar dia. Dia protes, dia membantah. Ya Allah, katanya,
Tak aku sia masuk syurga dengan rahmat kamu, katanya. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku, katanya. Tahu tak sia. Orang mana tahu agaknya? Ya Allah, aku tak sia masuk syurga dengan rahmat kamu, katanya. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku. Aku sudah beribadah kepada kamu 300 tahun lamanya. Aku layak masuk syurga. I think I'm qualified to go into heaven with my 300 years of worship. Faham benda macam orang putih ni? Tak faham tak pasal suruh tak ngaji sekolah orang putih makan. Yang faham seorang di sini. Yuk Nasbi seorang. Lain tak ada. Kata Allah, baik, kamu nak masuk syurga dengan ibadah kamu, ya? Okey, kata Allah. Tak ada Allah kata okey, tu saya yang katakan okey, ya. Kita cek ibadah kamu layak ke tak layak memasukkan kamu ke dalam syurga. Ya. Kita bandingkan ibadah kamu 300 tahun dengan nikmat yang aku bagi kepada kamu. Nikmat Allah tu ada berapa? Tuan-tuan dan puan-puan, ada berapa nikmat Allah? Boleh ke nak dikira? Tak boleh nak dikira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, ya. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Nikmat dalam diri kita, nikmat di luar ni, ya, nikmat boleh melihat, nikmat boleh mendengar, nikmat boleh berjalan, itu nikmat belaka, tak terkira-kira. Cek boleh tak ibadah kamu 300 tahun setanding tak boleh bayar nikmat aku yang aku bagi kepada kamu. Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua nikmat diambil Allah, satu nikmat dia, iaitu sebelah biji mata aja. Bukan dua-dua, ya, sebelah biji mata aja. Diletak sebelah biji mata tu di atas timbang tu, daun timbang tu sebelah. Kemudian ibadah dia selama 300 tahun diletak sebelah lagi. Timbang mana berat? Berat ibadah 300 tahun ke atau berat sebelah biji mata aja? Timbang-timbang, rupanya berat lagi sebelah biji mata. Bukan dua-dua tau. Sebelah biji mata aja pun tak dapat dibayar oleh nilai pahala selama berapa tahun? 300 tahun punya pahala tak boleh bayar sebelah mata. Jadi apa kata Allah? Didapati kamu ni tak boleh bayar sebelah mata aku aja. Aku belum timbang dua-dua belah lagi. Aku belum timbang kaki kamu. Aku belum timbang telinga kamu. Aku belum timbang cahaya yang aku bagi kepada kamu. Aku belum timbang makanan yang kamu terima. Aku belum timbang segala harta yang kamu miliki dalam dunia. Baru sebelah mata pun tak terbayar dengan ibadah kamu selama 300 tahun. Therefore, kata Allah, you are not qualified to go into heaven. Allah tak reti cakap orang putih ke? Lagi terror. Dia yang punya bahasa. Apa saja bahasa dalam dunia ni semua dari dia. Therefore, when you are not qualified to go into heaven, you go to, sekali, you go to hell. Dah pandai nampak tu. Baru sekali dengar dah pandai cakap orang putih. Jadi oleh kerana kamu tak layak masuk dalam syurga, maka kamu masuk dalam neraka. Allah pun panggil malaikat. Malaikat, heret orang ini, masukkan dia ke dalam neraka kerana dia tak layak untuk membayar nikmat yang aku bagi kepadanya. Malaikat dalam neraka tu garang-garang ke lembut-lembut? Malaikat dalam neraka tu mana rupanya? Garang-garang, kasar-kasar, ganas-ganas. Ini bukan saya olok-olok ni, ya. Ada dalam Quran begitu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang ganas-ganas, yang garang-garang, yang kasar-kasar. Mereka tak reti nak derhaka kepada Allah, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Allah suruh pelupuh, apa buatnya? Apa buatnya? Pelupuh lah. Allah suruh balun, apa buatnya? Balun. Allah suruh bedal, apa buatnya? Bedal. Itu malaikat dan mereka. Jadi ditarik malaikat. Diheret, bukan tarik pun, diheret. Masuk ke dalam neraka. Tak sempat lagi masuk dalam neraka, dia menyerit. Ya Allah, kata. Baru dia selendar. Tahu ke selendar? Bukan minyak selendar. Selendar apa? Mengaku kalah.
Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Janganlah masukkan aku ke dalam neraka. Masukkanlah aku ke dalam syurga dengan apa tadi? Dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya. Di ujung ayat tadi wallahu ghafurur rahim. Apa artinya? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu diampunkan dosanya dan dimasukkan dia ke dalam syurga, tapi dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadahnya selama 300 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan nak tanya malam ni, ibadah kita ni ada ke 300 tahun punya lama punya ibadah? Ada ke 300 tahun? Umur kita pun tak ada 300 tahun. Kalau ada 300 tahun pun, ada ke khojanya beribadah hanya 300 tahun? Ya, hari ni berapa lama ibadah? Semayang berapa lama? Berapa lama semayang hari ni? Kalau datang surau ni, ke masjid ni adalah lama sikit. Sekali semayang tu 5 minit ke 10 minit ke? Kalau berimam dengan Imam Jamil ke Imam Huzail ke Imam Zul ke? Ada lama sikit. Kalau seorang? Kalau seorang semayang di rumah, berapa lamanya sekali semayang? 5 kali sehari. Berapa lama? Habis-habis 3 minit. Itu panjang benar tu, lama benar tu. Macam untuk belatuk je. Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau di sini lama sikit lah, pasal tu imamnya slow. Kalau seorang macam untuk belatuk aja. Kenapa saya pandai menang abang tu? Saya apa itulah. Itu buat kita kalau nak semayang, biar berjemaah. Nak bagi amaran kepada semua orang lelaki yang ada malam ni. Kalau siapa-siapa yang sengaja semayang di rumahnya tanpa ada uzur syar'i, tidak ada apa penguzuran, saja malas nak datang berjemaah di masjid ini atau di mana-mana tempat yang ada jemaah, maka semayangnya disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai semayang yang sesat. Sebagai apa? One more time, sebagai semayang yang sesat. Ini bukan lombok-lombok ni. Ada hadisnya. Sahih hadisnya. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Barang siapa semayang di rumahnya sengaja dengan tidak ada keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing. Zaman Rasul ada juga orang tak datang apanya, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, kata Nabi, kata Rasul. Jangan menyolang mata tengok saya, bukan dari saya ni. Yang ngaburkan siapa? Yang ngaburkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari saya ni, dari Nabi. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Jadi orang yang sembahyang di rumah seorang-seorang itu dia sesat. Paling koman, paling kudi, paling corot, dia sembahyang di rumah juga tapi bersama isteri dan anak-anak. Baru tak dikategorikan dalam kategori sesat. Kalau seorang-seorang aja, dia sembahyang di anjung, isteri sembahyang dalam bilik, anak-anak sembahyang depan TV, macam sesat itu. Masing-masing sendiri. Jadi oleh yang demikian, esok pagi di mana nak sembahyang? Lagi sekali, esok pagi di mana nak sembahyang? Orang lelaki ni. Perempuan tak apa, you are excused. Tomorrow morning, where are you going to perform your prayer? Here. Atau surau. Atau mana-mana lah. Lohor esok? Lohor esok di mana? Masjid. Asar esok? Di masjid juga. Maghrib esok? Di masjid juga. Sampai bila? Sampai bila? Sampai padam. Sampai padam. Biar macam idola saya dari masjid ini. Kemana saja saya pergi, adalah dia. Sekarang ni dia dah meninggal dunia lah. Tahu siapa orangnya? Tuan Haji Soleh. Kenal ke dia mana? Ya Allah, tak kenal nama Tuan Haji Soleh jeram ni. Sentiasa waktu apa dia naik bersika dari ujung tu datang mari tau. Saya lalu tu kadang saya potong dengan tokar, melilit air mata saya. Aku dah tua esok lalu kopi dia ni.
Ya. Ha. Sampai habis hayatnya dia sembahyang berjemaah. Tak ada apa. Kadang-kadang saya dengar sendiri tu. Dia datang, siapa pun tak ada. Imam tak ada, siapa tak ada. Dia bang seorang tu. Suara putih-putih pula tu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah bunyinya. Itu idola saya. Orang jeram ni. Kerana dia tak habis-habis sembahyangnya berjemaah. Sampai di akhir hayatnya. Jadi mudah-mudahan kita ni semua akan menjadikannya sebagai idola, menjadi ikutan. Okey, itu kembali kepada tajuk kita tadi. Maka dia akhirnya dapatlah masuk ke dalam syurga. Tapi bukan dengan ibadahnya, dengan apa? Dengan rahmat Allah. Ya. Kalau tidak rahmat Allah, mesti ada 3 perkara ni. Yang pertama, betulkan iman masing-masing. Ya. Sebab itu kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab iman, jangan tuang tahu. Kalau ada ngajar bab iman tu jangan tuang. Kerana iman itulah pelajaran yang terpenting, akidah lah yang terpenting. Nanti dia lah yang nombor 1 akan dicek oleh Allah ketika kita mati. Soalan pertama apa? Mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana nak jawab? Nak tahu sifat Tuhan tu macam mana? Nak bertauhid dengan tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid al-asma'. Yang keempat tauhid as-sifat. Kalau tak reti, dengar kejap pun tak tahu. Macam mana? Umur dah 73. Tengok, siapa orang umur 73? Ini, ya. Tak faham lagi. Tak reti lagi apa yang dipanggil tauhid rububiyah, apa tauhid uluhiyah, tauhid al-asma' dan tauhid as-sifat. Macam mana agak-agak boleh jawab ke soalan Munkar dan Nakir? Yang nak jawabnya kita, bukan orang lain, ya. Itu iman yang pertama. Mesti beriman. Kemudian iman tu pula ada peringkat-peringkat dia. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman ayan, ada iman hak, ada iman haqiqah. Soalannya kita iman yang mana? Iman taklid ke? Iman taklid tu iman ngeko-ngeko, iman pak turut, iman ngikut-ngikut, itu iman taklid. Orang kata Allah tu ada, dia pun kata ada juga. Tanya dalil, ada lah. Apa dalil Allah tu ada? Ada lah. Dia ada lah dalilnya. Ya. Apa bukti Allah tu ada? Orang kata ada lah. Apa kata ada lah. Tok kata ada lah. Apa kata ada lah. Orang jadi dalilnya. Esok bila Tok kata tak ada, dia pula katakan tak ada juga. Dia tak ada. Dalil akli pun tak ada. Ya. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada lah ustaz-ustaz ke ustazah-ustazah ke ngajar bab iman, jangan tuang, belajar betul-betul. Ya. Bacalah kitab-kitab iman yang senang-senang tu. Di antaranya yang senang, ya, Risalah Tauhid, bacalah Risalah Tauhid tu, mudah aja. Ya, atau yang senang Asas Aqidah Islam, itu senang. Nak tinggi lagi baca Aqidatun Najin. Tapi sebelum baca Aqidatun Najin tu, tengok tok gurunya dulu siapa. Kalau tidak dengan tok guru ni pun pening. Kerana bahasanya susah berbenar. Kena ada. Tak ada. You have got no choice. Kena memantapkan iman sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Beriman. Yang kedua berhijrah. Berhijrah. Kita mesti berhijrah di jalan Allah. Kata Nabi dalam hadis apa? Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu li dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma jahara ilaih. Siapa berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang nak dikahwininya, maka hijrahnya itu menurut apa yang diniatkannya. Zaman Rasul juga ada seorang sahabat berhijrah, tapi bukan hijrah kerana nak ikut Rasul, bukan hijrah nak mengembangkan agama. Dia berhijrah kerana nak kahwin. Dia syokkan seorang perempuan di zaman Rasul tu. Perempuan tu ngabur pada dia, "Saya ndak kahwin dengan abang, tapi syaratnya abang hijrah lah," kata. "Ikut saya ke Madinah, baru saya ndak kahwin dengan abang," katanya. Kalau abang nak pergi hijrah, ndak lah ye. Tahu kaya.
Kalau tak nak hijrah, tak nak. Ayah tak siu, ayah. Jadi malu ala hijrah juga. Sahabat tahu dia hijrah ni bukan kerana nak ikut Nabi. Dia hijrah ni kerana nak ikut perempuan yang dia nak kahwin tu. Sudah sampai ke Madinah, dia pun kahwin dengan perempuan tu. Sampai dipanggil dia Muhajir Ummu Qais namanya. Muhajir Ummu Qais. Nama perempuan tu Ummu Qais. Dia ni muhajirin, orang yang berhijrah dipanggil muhajir. Kalau seorang muhajir, kalau kami baru muhajirin. Jadi dipanggil dia Muhajir Ummu Qais sampai mati digelar dengan gelaran itu. Kerana dia berhijrah bukan kerana Allah. Jadi kita hari ini hijrah yang Rafi itu dah habis, tak ada lagi dah. Hijrah macam Rasulullah tu dah habis. Kerana dia di Mekah dulu mengalami tekanan demi tekanan macam-macam dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Tak mahu menerima dia sebagai pemimpin. Tak mahu menerima Islam sebagai cara hidup. Mereka masih lagi cara hidup lama, mengikut tok nenek dia menyembah Taurut, menyembah berhala, menyembah patung. Sedangkan Arab Quraisy pada ketika itu kebanyakan mereka adalah tokeh-tokeh patung. Pemilik kilang-kilang patung. Jadi bila Rasulullah menyeru manusia jangan kamu menyembah patung, terasa lah dan mereka. Kenapa terasa? Tak laku lah patung dia. Bila tak laku terjejaslah ekonomi dia. Tak ada siapa nak beli. Sebab itu mereka menentang, bukan menentang sangat ajaran Nabi Muhammad tu. Dia tak ada hujah mereka nak menentang ajaran Nabi Muhammad, tapi dia dari segi ekonomi. Itu yang dia menentang tu. Sudah letak laku, terjejas ekonomi dia, maka mereka pun menentang. Berbagai-bagai rancangan dilakukan oleh mereka nak menggagalkan Islam ni daripada berkembang. Mula-mula dihina Nabi itu, dikatakan Nabi itu bodoh, dikatakan Nabi itu gila, dikatakan Nabi itu memecah belahkan masyarakat, dihina Nabi itu. Selalu kena hina. Tapi bertahan Nabi itu, sabar Nabi itu. Tidak balas dengan kekerasan. Kekerasan tidak dibalaskan dengan kekerasan. Kekerasan kaum Quraisy itu dibalas dengan kesabaran semata-mata. Lepas itu di pulau. Bukan sekejap pulaunya, 7 tahun lamanya memulau tau. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan Nabi dan juga para sahabat. Tidak dibenarkan berkahwin dengan keluarga-keluarga Nabi dan keluarga para sahabat. Nak berjual beli pun tak boleh. Mereka nak membeli barang apa pun tak bagi mereka, dan mereka pun tak ada lagi membeli daripada Nabi dan juga para sahabat. 7 tahun lama di pulau, tapi tetap Nabi bersabar, pertahankan juga. Lepas itu cuba dirasuah dama pula Nabi. Datang satu delegasi yang diketuai oleh Utbah bin Rabi'ah. Berjumpa dengan Nabi. Ya Muhammad, kata dia Utbah, kalau kamu mahu berhenti daripada gerakan dakwah kamu ini, kamu kabur aja pada kami. Apa kamu hendak semua kami akan tunai kepada kamu. Kamu hendak jadi kaya, kami akan longgokkan emas di depan rumah kamu ni setinggi Bukit Uhud. Bukit Uhud tu tinggi ke rendah? Siapa yang dah pergi Mekah tahulah Bukit Uhud tu tinggi. Kami akan longgokkan emas setinggi Bukit Uhud. Siapa tak nak emas setinggi Bukit Uhud? Angkat tangan. Ada orang tak nak? Sebuah lah dapat sebentuk cincin emas tu, gatal je daya. Dia baru sebentuk tu. Kenapa gatal daya tu? Kenapa gatal? Sebab nak nunjuk pada orang. Ini setinggi Bukit Uhud. Diam Nabi, tak jawab. Nabi tak jawab pun. Oh, tak cukup je, katanya. Tak cukup je. Umat macam tu tak nak lagi. Apa kamu nak lagi? Oh, kamu nak pangkat kot, kata dia Utbah. Tak apa. Kami akan jadikan kamu pengerusi Darun Nadwah. Rais Darun Nadwah. Darun Nadwah tu parlimen Mekah tau. Pengerusinya apa? Perdana Menteri lah pada ketika itu. Mekah lah kami akan jadikan kamu ni pengerusi parlimen Mekah. Diam Nabi, tak jawab. Siapa tak nak jadi pengerusi Darun Nadwah? Angkat tangan. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri? Angkat tangan. Usah buat lah. Tu soal Perdana Menteri. Jadi jawatankuasa masjid pun bertumbuk tahan. Ini kan pula jadi Perdana Menteri je lah. Jawatankuasa surau pun tahan bertumbuk. Usahakan masjid, surau pun tahan bertumbuk.
Ini kan pula jadi Perdana Menteri. Siapa tak nak? Ya. Hari ini yang heboh tu kenapa? Masing-masing nakkan jawatan. Ya, diam Nabi tak jawab lagi. Oh, tak cukup ya? Nak apa lagi wahai Muhammad? Kata orang tua. Oh, aku tahu kamu nak perempuan ya. Ya. Kami akan supply kepada kamu perempuan berapa kamu nak? 1, 2, 3, 4, 10. Kami akan bagi kamu perempuan. Yang ini lagi payah nak apanya? Payah nak ngelaknya. Siapa tak nak perempuan angkat tangan? Ya, orang depan aja lah. Siapa tak nak perempuan angkat tangan? Susah buat lah. Kita boleh kata tak nak. Ya, pasal demo pun tak siok. Boleh kata tak buat aku tak siok. Pasal demo pun tak siok. Cuba kalau ada ndak betul-betul. Datang rumah 18 tahun kan, lengguk. Mungkin lama mungkin dekat, mungkin lama mungkin dekat. Ya. Udah dekat apa? Udah dekat dia senyum pula tu. Senyum, lari je senyum ni. Udah dekat benar dia menegur. Ya. Yub Nusbi. Macam. Macam. Apa reaksi Yub Nusbi? Pelantin kepiah tu. Ya. Ini pasal tak ada siapa yang siok boleh kata aku tak siok ya. Tambah perempuan Arab ni cantik-cantik belaka tahu, bukan macam perempuan orang putih. Perempuan orang putih berjagat, perempuan Arab ni cantik belaka, lemon aja. Tambah Arab Quraisy memang jenis cantik. Saya ada tengok Arab keturunan Salahuddin Al-Ayyubi tahu. Arab Kurdish daripada Kurdistan ya. Ya Allah punya dia cantik, yang lelaki tu pun cantik berbenar. Ya. Handsome berbenar, kulitnya licin, putih je kulitnya. Udahlah cantik. Alim pula tu. Bahasa Arab saya cakap lah. Cakap orang putih pun fasih tau. Orang pun bertanya kepada dia. Itu dia punya dia cantik orang Arab. Jadi kalau ditawar apa itu, lalu ke? Lalu ke nahonya? Lalu ke nahonya? Imam Zul, lalu ke nahonya? Sebuah lah. Tapi apa kata Nabi? Kalau kamu tawarkan matahari di sebelah kananku dan bulan kamu tawarkan di sebelah kiriku, aku tetap akan meneruskan perjuangan aku ini sehingga aku menang atau sehingga aku mati, kata dia Nabi. Ya. Jadi balik sajalah Utbah bin Rabi'ah. Tak berjaya dia memujuk Nabi. Ya. Tak berjayalah dia. Maka akhirnya last sekali setelah itu banyak lagi dilakukan oleh mereka. Sahabat-sahabat diseksa, malahan ada yang dibunuh ya. Dan sebagainya. Saya tak cerita yang tu. Akhir sekali dia ambil keputusan nak dibunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini bahaya. Nak membenteras kemarahan Islam, bunuh ketuanya dulu. Bila ketuanya mati, senang kita bertindak. Orang yang di bawah-bawah tu takkan berani nak nak meneruskan perjuangan mereka. Ya. Dia buat keputusan nak dibunuh Muhammad pada malam itu. Tapi Allah lebih baik perancangannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kata Allah ya. Mereka merancang, Allah juga merancang. Tapi perancangan Allah itu lebih baik daripada perancangan mereka. Allah bagi wahyu dah kepada Nabi Muhammad bahawa ada gerombolan yang nak membunuh kamu pada malam ini. Memang betul pun tuan-tuan dan puan-puan. 40 orang ahli tempur. Tahu ahli tempur? Ahli bergaduh lah. 40 orang mengepung rumah Nabi tu. Ya. Yang ini silat gayung, yang ini silat lincah, agaknya lah ya. Yang ini taekwondo, yang ini kungfu, yang ini karate, yang ini apa? Yang ini apa nama? Tai chi, yang ini taekwondo tersebut. Yang ini taekwondo, yang ini wrestling champion dan sebagainya. Mengepung rumah Nabi, nak bunuh Nabi malam itu. Tapi Allah siap dah bagi wahyu kepada Nabi, ada orang nak bunuh kamu. Maka Nabi pun merancanglah malam itu untuk berhijrah dari Mekah. Ini tak jadi ni. Kita duduk Mekah bahaya sangat ni. Kita berhijrahlah malam ini ke Mekah, ke Madinah. Ya. Nabi dah buat perancangan dah. Nak berjumpa dengan Abu Bakar dalam satu tempat. Abu Bakar dia pergi tempat lain, dia berjumpa satu di gua Sur namanya, tempat jumpa tu ya.
Di situ lah tempat perjumpaannya. Nabi dah ada dalam rumah dia, Abu Bakar dalam rumah dia lah. Pada malam itu Nabi berjumpa dengan Ali. Ngabur pada Ali. Wahai Ali, kamu malam ni tidur atas katil aku, ya. Masa itu Ali belum lagi jadi menantu Nabi tau. Kamu tidur atas katil aku, ya. Dia hanya sepupu dan sahabat saja. Ya, ngapa ya Rasulullah? Di luar tu ada 40 orang dah ngepung rumah aku, nak bunuh aku. Jadi sekarang kalau dia datang menyerbu rumah aku, tengok dia ada orang atas katil, biar disangkanya kamu tu aku, kata. Biar disangka dia tu kamu tu aku, kata. Ya. Ali pun terus setuju je. Baiklah ya Rasulullah. Itu Ali setuju tidur atas katil Nabi. Walaupun dia tahu dia akan dibunuh selepas itu. Ya. Kalau orang lain setuju ke dah? Kalau tuan-tuan setuju ke dah? Siapa setuju angkat tangan? Siapa setuju angkat tangan? Kalau saya lah nyuruh ya abah Cikgu Zaid tidur atas katil saya malam ni, ya. Ngapa ustaz? Kata Cikgu Zaid, ya. Ngapa ustaz? Ada orang nak bunuh saya kan, dia datang. Kamu dia datang, dia sangkanya kamu tu saya, kata. Apa jawabnya katnya? Oh, dia nak bunuh ustaz, aku pula jadi galang gantinya. Ini ndak, kata. Tak saya tanya dah kata ya kan? Tapi Ali terus setuju aja. Dia terus tidur. Baiklah ya Rasulullah. Dia tidur atas katil Rasulullah. Rasulullah pun keluar. Keluar dari rumah, dia pun ambil sembah. Tahu ke apa sembah? Ya Allah, dia betul nak nama perkataan sembah ke? Pasyur, tahu? Ambil pasyur tu, dia pun baca. Waj'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, kata. Itu ditebornya. Rum, kata. Ditebornya. Bukan kena pun yang nunggu-nunggu di luar tu, itu sebagai simbolik semata-mata. Setelah ditebor tu dia pun keluar, Nabi pun keluar. Terbedik-bedik mata orang yang nunggu di luar tu. Macam dah kena cuci. Tahu kena cuci? Tak tahu kena cuci? Macam dah kena cuci lah. Apa cakap lain daripada cuci? Dah kena jampi. Sudah terbedik-bedik, tak boleh nak buat apa. Nabi lalu aja. Dia tak boleh buat apa. Macam orang dah kena hypnotize. Tahu hypnotize? Cakap putih tu hypnotize. Tak boleh nak buat apa. Begitulah kuasa ayat Quran. Siapa nak try lepas ini, boleh lah. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Begitu tabur. Bawa motor tak ada lesen, tengok polis tangkap ke dah? Ataupun pergi rumah siapa-siapa pergi curi ayam ni, kena tangkap ke dah? Agak-agak kena tangkap ke dah? Kena tangkap. Tak usah buat lah. Ini zaman Nabi ni, Nabi baru dapat fadilatnya. Orang kita ni, tambah kalau dengan tujuan buat maksiat, tak ada merasa tak usah buat. Begitulah Nabi. Udah jauh Nabi baru dia sedar. Baru heboh dia. Muhammad dah lepas. Belum, kata setengah tu. Belum. Amung kita tengok, kata setengah tu. Pergi menyerobu rumah Nabi. Tengok-tengok ada orang baring atas katil. Ini kan dia, katanya. Dia celaknya orang selimut yang menyelimuti orang atas katil tu. Tengok-tengok rupanya bukan Nabi. Siapa yang baring? Sayyidina Ali. Orang Arab itu pula bagusnya tahu. Bila ditengok dia itu lain daripada Muhammad, tak ada dia apa-apakan oleh mereka. Bukan macam kita. Kalau nak mencari Muhammad, tengok ada Ali apa buat? Hancur Ali tu. Lumat Ali tu kodirnya. Dia orang Arab ni satu aja. Satu tujuan itu aja yang dia buat. Maka lepaslah Ali. Nabi Muhammad pun lepas sampai ke gua. Berjumpa dengan Abu Bakar. Kemudian pergilah mereka ke Madinah. Sampai di Madinah disambut oleh rakyat Madinah dengan kompang, dengan nasyid. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, dan seterusnya, ya, disambut. Kerana sebelum itu Nabi dah buat perancangan, dah mengantar seorang sahabat namanya Suhaib pergi ke Madinah untuk menyeru rakyat Madinah tu supaya menerima Islam. Dan orang Madinah ni memang sedia menerima Islam. Walaupun mereka ada di Madinah, Nabi di Mekah, mereka sudah sedia menerima Islam. Dan sampai Nabi ke Mekah,
Ke Madinah. Nabi sampai ke Madinah, tak ada jadi asing Nabi itu. Orang telah menyambut Nabi itu dengan penuh tangan terbuka, dengan dada yang lapang, dengan penuh kemesraan. Maka Nabi pun memerintah sahabat-sahabat supaya mengambil salah seorang, seorang ambil seorang, seorang ambil seorang, seorang ambil seorang daripada Mekah tu, dipanggil Muhajirin, ya, yang nunggu di Madinah tu namanya Ansar. Diperintahkan oleh Nabi, orang Ansar tu memilih seorang daripada Muhajirin itu sebagai saudara angkat. Berapa orang ada? Tunggu. Kalau ada 40 orang, 40 orang lah ambil seorang sebagai saudara angkat. Untuk apa? Kamu beri dia, atau kamu sempurnakan keperluan sahabat kamu tu dari Mekah tu. Kalau kamu ada 2 helai baju, bagi selai seorang. Kamu pakai selai, sahabat kamu pakai selai. Kalau kamu ada RM2, bagi RM1 seorang. Kamu pakai RM1, sahabat pakai RM1. Begitulah arahan Nabi SAW. Memang itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mana yang ada RM2, dia bagi RM1 seorang. Ya. Mana yang ada 2 helai baju, dia bagi selai seorang baju. Mana yang ada 2 biji rumah, dia bagi sebiji seorang. Dia pakai sebiji, sahabat pakai sebiji. Mana yang ada 2 bidang tanah, dia pakai 1 bidang, sahabatnya pakai 1 bidang yang lain. Begitulah ukhuwah ataupun kasih sayang yang dipupuk oleh Nabi antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Malahan ada seorang, namanya dia orang Ansar, orang Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'. Ya. Dia ambil seorang saudara angkat yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni tinggal segala hartanya. Dia ni korporat Mekah tau. Tinggal hartanya di Mekah. Tanah-tanahnya tinggal, perniagaannya tinggal, rumahnya tinggal, isterinya tinggal. Dia datang sebab tangkara je. Dengan Rasulullah. Apa pun tak ada. Jadi Sa'ad ni pun dia kesian tengok Abdul Rahman bin Auf. Wahai saudara, kata Sa'ad, ya, saya kesian tengok Mika ni. Mika datang sebab tangkara, sunyi suci, sunyi sepi, ya, tanpa isteri, tanpa teman, tanpa apa. Ya, saya tahu saudara sekarang dalam kesunyian. Oleh kerana itu saya nak menghilangkan kesunyian saudara. Saya ada 2 orang isteri. Kamu pilihlah yang mana satu yang kamu hendak, dan saya akan ceraikan isteri itu. Dan bolehlah kamu kahwin dengan dia. Ada orang boleh buat angkat tangan? Ni saya tunjuk ni. Ada yang boleh buat angkat tangan? Apa nak dia buatnya seorang aja pun. Kalau ada 2 pun bukan bunyi itu cakapnya. Saya ada 2 orang isteri. Kamu kahwinlah kepada isteri yang tua itu, yang muda saya lah punya. Ini dah disuruh apa? Dia suruh pilih antara 2 orang isteri itu. Nak yang mana? Dan saya akan ceraikan dia, dan kamu bolehlah kahwin dengan dia. Begitulah hebatnya. Ya, kasih sayang mereka sesama Islam di Madinah pada ketika itu. Dengan apa? Dengan didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada apa tu? Nak bergaduh aje. Ya. Jiran bergaduh dengan jiran. Adik-beradik bergaduh sesama mereka. Ya, orang sekampung bergaduh saja, bergaduh, orang ni bergaduh, orang ni bergaduh dengan orang ni bergaduh dengan orang ni. Ya. Salahnya bukan besar pun. Dia bergaduh kerana berebutkan satu pokok di sempadan. Pokok apa? Pokok apa? Pokok doyan, boleh tahan lah. Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Sampai berkapak-kapak, berparang-parang. Itu kita hari ni. Bergaduh je kerja. Tapi zaman Nabi cuba tengok. Sanggup berkorban. Macam Sayyidina Ali tadi, sanggup berkorban kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu ditanya dema kepada Ali. Wahai Ali yang kamu bodoh benar, tidur atas kata Nabi itu ngapa? Kalau dibunuh dema kamu malam tu kan mati katak aja kamu. Apa pun tak dapat? Apa jawab Ali? Kalau aku mati malam itu, aku mati hanya aku seorang saja yang mati. Ya. Islam tetap akan berkembang. Tapi kalau Nabi mati malam itu, apa jadi? Islam akan terhenti pada malam itulah, tidak akan berkembang lagi, karena yang nak mengembangkan itu sudah mati. Jadi sebab itu Allah selamatkan Nabi Muhammad dan berkembanglah Islam. Sampai ke kita hari ini. Kalau tidak kita pun tak merasa Islam. Kalau kita tak merasa Islam, apa agama kita? What will be our religion if Islam does not come here in Jeram? Apa agama kita? Apa agama kita?
Hindu, tahu? Kalau Hindu entahlah. Imam kita tadi siapa namanya? Bukan Cikgu Uzair imamnya, siapa? Siapa namanya? Munusami, tahu? Ini yang bersyarah ni. Bukan Ustaz Ibrahim yang bersyarah ni, apa namanya? Govinda Raju. Mujur lah, kalau tidak kita Hindu. Sampai Taifuzam apa kita buat? Mau apa? Mau kawadi. Well tu apa? Neraka. Neraka. Mujur oleh Islam sampai kita. Mujur Nabi Muhammad tak mati malam tu. Kalau berjaya mereka membunuh Nabi Muhammad, tak berkembang Islam. Kita pun terus beragama Hindu sampai sekarang. Ini dia akibat hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkembanglah Islam setelah sampai ke Madinah, Islam pun berkembang, maka tertegaklah negara Islam yang pertama, ya. Itu ringkas-ringkas cerita ni, ya. Dengan berjayanya hijrah, berjayalah tertegaknya negara Islam yang pertama sampai sekarang ni. Ramai lagi, banyak lagi negeri-negeri yang menganut agama Islam yang kita dapat menubuhkan negara Islam. Di seluruh dunia ni ada negara-negara Islam. Berkembang Islam tu kepada seluruh dunia. Dengan peristiwa hijrah begitu. Tapi hijrah itu dah habis dah, tak ada lagi dah. Ya, kata Nabi, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Tak ada lagi. Yang ada hanyalah jihad dan juga niat untuk berjihad. Itu ada. Hijrah dah tak ada. Tapi yang ada hijrah dan relevan dengan kehidupan kita hari ini ialah hijrah sikap. Change your attitude. Kalau dulu getik aja nengok orang amalkan Islam, lepas ini apa buat? Apa buat? Sendiri amalkan Islam. Kalau dulu getik aja nengok orang pakai jubah, pakai sorban, lepas itu apa buat? Sendiri pakai jubah, pakai sorban. Kalau dulu dia kedekut, lagi bakhil, tangkai jerin, lagi tak hidung masin, lagi apa lagi? Genggam ayo tak tirih. Lepas ni apa buat? Dia jadi orang yang pemurah. Kalau dulu dia apa? Dia malas, betul? Dalam semangat hijrah ni apa nak buat lepas tu? Rajin. Kalau dulu dia rajin, lepas tu malas, ya? Apa? Bertambah rajin. Ini semangat hijrah yang kita nak berubah. Change your attitude. Tukar sikap kita. Itu berhijrah. Jadi dah ada dua kriteria pada kita. Yang pertama beriman, yang kedua berhijrah. Yang ketiga ni apa? Berjuang di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah ni tuan-tuan dan puan-puan bukan pilihan, tahu? It is not an option, it is an obligation. Dia bukan pilihan, dia adalah kewajipan. Everyone antara kita ni kena berjuang di jalan Allah. Kalau nak lepas dari azab yang pedih. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Panjang ayat ni dalam surah Shaf, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau ke tak aku kabarkan kepada kamu cara yang boleh melepaskan kamu dari azab yang pedih? Ndak ke tak nak? Ndak ke tak nak? Apa dia caranya? Tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah. Itu beriman ni memang dia jadi syarat utama. Kamu beriman dengan Allah, wa rasulih, dan beriman dengan rasulnya. Lepas itu wa tujahiduna fi sabilillah, hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Perjuangan ni banyak tuan-tuan. Ada orang berjuang kerana bangsa,
ada orang berjuang kerana budaya, ada orang berjuang kerana kerana sokan, ada orang berjuang kerana harta, ada orang berjuang kerana lain daripada Allah Taala. Mana perjuangan yang lain daripada Allah Taala itu tak diterima oleh Tuhan. Yang Allah terima hanya perjuangan di jalan Allah. Yang lain tu semua perjuangan di jalan taghut namanya. Ya. Wajahidu fi sabilit taghut namanya. Taghut tu yang menyesatkan. Yang diterima Allah hanya perjuangan di jalan Allah, di jalan Dia yang Allah terima. Ya. Dengan apa? Dengan harta-harta kamu dan juga dengan diri-diri kamu. Kena berjuang. Sebab itu siapa belum berjuang lagi, kena berjuang. You have got no choice. Kamu tak ada pilihan. Kalau nak selamat daripada azab yang pedih. Kalau tahan kena azab, tak apa lah, lantak lah kata dia aku siapa nak kena pelupuk. Tak apa, orek, goi. Jalan kamu, suka hati. Ya. Kalau nak lepas daripada kena azab yang pedih, kena berjuang di jalan Allah. Setelah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, kena berjuang di jalan Allah. Berjuang macam mana? Bukan lepas ni dengan sabarang, tak. Berjuanglah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Ya, gunakan harta itu di jalan Allah. Macam-macam projek yang saya tengok ada tertulis oleh apa masjid ni. Bantulah projek-projek mereka. Ya, itu berjuang jalan Allah tu dengan harta-harta dan juga dengan diri-diri, dengan diri kita tu sentiasa menghadiri majlis-majlis yang dianjurkan oleh masjid ini. Itu berjuang namanya tu. Nak datang malam ni kena berjuang tu. Ya. Ada tak bisikan kata tak payah dah. Sampai ceramah malam ni Haji Ibrahim tak payah dah, dia bukan ustaz. Ada tak bisikan-bisikan begitu? Itu berjuang tu, nak datang tu kena berjuang tu. Kalau tak dia apa kalah dengan bisikan-bisikan dari syaitan. Bukan senang nak apa ni? Nak menghayati majlis ilmu yang dianjurkan oleh masjid ni, berapa orang selalu datang? Kalau Ustaz Ghazali umpama mengajar, berapa orang selalu datang? Ada 50? Tak ada, 50 pun tak ada. Ada 40? Tak ada juga. Ada 30? Ya. Itu kalau Ustaz Ghazali tu orang sini tu. Ya. Kalau lain? Kalau Ustaz, siapa lagi? Ustaz Tadri je ada? Ustaz Tadri ada? Berapa datang? Kalau Ustaz Tadri ngajar, berapa orang datang? Ada 30? Sebuah lah. Kalau Ustaz Azmi, kenal Ustaz Azmi? Dari kampung. Dia datang ngajar sini. Berapa orang datang? Cikgu Zai, berapa orang? Ada 60? Ya? Ada 20 tu dah ramai benar tu. Begitu juga malam ni ramainya pasal majlis apa istimewa, majlis Ma'al Hijrah. Kalau ngajar bulanan tu sebuah lah. Saya dah kutai ngajar ni tahu. Sudah 73 tahun umur. Ngajar pun dah boleh tahun 70-an. Dah 40 tahun dah ngajar, 40 tahun lebih ngajar dah. Ya. Sudah kutai. Sudah tahu. Tambah yang ngajar ni bukan ustaz betul, cikgu. Dia bukan ustaz, dia cikgu. Henti lah kena. Ya. Nak masuk masjid pun tak boleh kadang tu. Masjid ni alhamdulillah lah boleh masuk. Setengah tu tak ada bagi dah mah. Kongge banyak benar. Tahu apa kongge? Tahu apa kongge? Ya Allah, dia tak tahu kongge. Kerengga. Ya. Kalau ada kongge atas pokok jambu, dia makan ke tak buah jambu tu? Makan? Ya Allah, mana kongge makan buah jambu? Dia tak makan jambu tu. Kalau dia ada atas pokok mangga, dia makan ke tak buah mangga tu? Tidak. Kalau dia ada atas pokok rambutan, dia makan rambutan ke tak? Tidak. Tapi cik panjat pokok rambutan yang dia ada di atasnya. Apa dia buat di kongge? Kita nak ambil rambutan, nak ambil buah rambutan, kongge ada atas. Apa buat di kongge tu? Mun dia bulu-bulu di kokok-kokoknya, padahal apa yang kokok, apa yang dibulu kan dia nak makan pun, dia bukan makan buah rambutan tu. Apa salahnya bagi orang lain makan? Itulah kongge banyak. Di masjid-masjid di Malaysia ni banyak kongge tahu. Dia dah tak boleh ngajar, orang lain nak ngajar pun tak ada bagi. Itu kongge lah, itu jangan tak sedar. Faham ke ni? Ya. Jadi sini alhamdulillah lah tak ada kongge. Alhamdulillah. Boleh. Ya. Orang-orang yang siapa-siapa boleh ngajar. Itu dia. Jadi kalau ndak kan lepas daripada azab, kena berjuang di jalan Allah, ya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Ndaklah dia berjuang di jalan Allah.
Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-hartanya dan juga dengan diri-dirinya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu mengetahui, kata Allah ya. Apa dapat? Bila kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri-diri, dapat apa? Yaghfir lakum zunubakum. Nescaya akan diampunkan dosa-dosa kamu. Ndak kata ndak dosa diampun. One more time, ndak kata ndak dosa diampun. Ada orang tak dosa angkat tangan. Saya nak angkat gambar malam. Nak masuk dalam Facebook. Orang ini tiada dosa, nak tulis tu tajuk. Angkat tangan. Siapa orang tak ada dosa? Jadi semua kita ni berdosa belaka. Ma min adamiyin illa walahu dzunub. Tidak ada daripada anak Adam melainkan bagi mereka itu adalah dosa-dosa. Ya. Oleh kerana kita berdosa, kita hendak dosa itu diampunkan, kena berjuang di jalan Allah setelah beriman dengan Allah dan Rasul. Baru diampunkan dosanya. Bila dosa dah terampun, dapat apa? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ya. Kalau dah terampun dosa, layaklah masuk syurga. Ya. Dapatlah masuk syurga, dan di bawah syurga itu pula ada sungai-sungai. Macam-macam jenis sungai yang ada. Ada sungai air biasa yang rasanya lebih manis dari madu, yang putihnya lebih putih dari susu. Itu air biasa. Yang kedua, air susu sendiri. Di bawah tu bawah sungainya susu tahu. Tak ada masam-masam, tak ada basi-basi. Elok fresh saja susunya tahu. Kemudian ada pula sungai apa? Madu tahu. Madu lebah. Sungainya cedok aja. Ya. Khasiatnya memang berguna, lebih baik daripada khasiat apa? Daripada Viagra, lebih baik daripada Cialis, lebih baik daripada makjun tupai jantan. Tahu ke mana? Lebih baik daripada majun gajah mengamuk. Tahu kan? Tak tahu tidak lah minum buatnya. Itu sungai madu. Lagi sungai apa? Sungai arak. Nak minum apa? Sungainya. Nak minum toddy, sungai toddy ada. Nak minum vodka, sungai vodka ada. Nak minum Guinness Stout, sungai Guinness Stout ada. Nak minum Tiger Beer, sungai Tiger Beer ada. Nak minum brandy, sungai brandy ada. Nak minum champagne, sungai champagne ada. Ya. Anda dah ustaz ni, nama arak pun hafal. Ya. Itu sungainya. Yang hebatnya minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Bukan macam dalam dunia ni. Minum segelas, mabuknya setangki. Esok tak ada mabuk-mabuk. Ndak ke tak nak? Sekali lagi, ndak ke tak nak. Tiga perkara ni. Berjuanglah di jalan Allah, beriman dengan Allah, kemudian beriman dengan Rasul, berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri-diri kamu sendiri. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang lebih baik yang bernama syurga Adnin. Ada satu syurga namanya Adnin. Itu lagi istimewa, kekal segala-galanya. Ya. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang paling agung, paling besar kejayaannya. Wa basyiril mu'minin. Apa artinya? Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ada peluang kita ni. Inilah berita yang gembira kepada orang-orang yang beriman, iaitu kita dapat masuk ke dalam syurga. Itu yang kita hendak tu. Ya, dihapuskan dosa-dosa kita, diampunkan kita. Ya, kemudian dapat apa? Dapat syurga. Ini dia, baru kita berharap untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita hendak rahmat Allah mesti ada tiga perkara tadi. Apa dia? Kalau lah lupa, penat lah saya ceramah sejam lebih. Udah 1 jam 9 minit. 10 saat dah. Kalau tak ingat apa benda yang patut ada pada kita. Kalau hendakkan rahmat Allah. Hendak rahmat dah? Sekali lagi, hendak rahmat dah? Kalau hendakkan rahmat Allah, kita kena buat 3 perkara. Kena ada 3 ciri. Yang pertama, beriman. Yang kedua, berhijrah. Berhijrah tu pindah, bukan pindah ke kampung. Tak payah ya. Tak payah lepas ini semua pindah ke kampung. Kampung pun tak muat orang dah. Tak lalu nak nanggung tuan-tuan lagi lah.
Ya, hijrah itu tak nak lagi. Apa buat? Tukar sikap. Kalau dulu ketik aja dengan orang yang amalkan Islam, lepas ni dia sendiri mengamalkan Islam. Kalau dulu dia langsung benci aja tengok orang amalkan sunat, sekarang orang lepas ini dia lunak dengan orang yang mengamalkan sunat. Kalau dulu pemalas dia jadi rajin. Itu dia. Hijrah namanya. Yang ketiga, berjuang di jalan. Siapa belum berjuang, make sure dia berjuang di jalan Allah. You have got no choice. Kena berjuang di jalan Allah. Kalau ndak rahmat Allah. Kalau tak ndak, tak ngapai lah. Ada juga orang begitu, lantak lah kalau tak ada aku, siapa nak kena pelupur di akhirat esok. Yang itu okey, jalan terus. Itu all up to you. Make your own choice. Kalau rasa nak selamat, tak nak kena pelupur, tak nak kena godam, tak nak kena bedah, kena ada 3 perkara ni. Baru dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Barulah kita selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Rasanya cukup sekadar itu. Ada bangkangan. Selalu ceramah macam ni tak ada bangkangan. Tak ada bagi peluang pun nak bertanya. Kejap ni saya bagi peluang. Ada nak bertanya? Tak ada? Baguslah tu. Seronok saya. Banggalah saya. Kerana dapat murid-murid yang bergeliga-geliga belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak mencari macam tuan-tuan ni? Hanya ada di Masjid Jeram sahaja. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalqal haqq wa 'anduka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana manan tabi alaina kama hafiztahu alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.